Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton, salam at Ramadan. Ini adalah program yang kita rasa bersesuaian dengan musim-musim Ramadan ni. Jadi untuk anda kekal di laman maya kita Facebook Salam Baitullah. Jadi kita seperti biasa, saya bersama dengan tetamu yang cukup hebat dan tak lain tak bukan the only one, Ustaz Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ini? Khabar sihat Alhamdulillah. Beginilah caranya kita Alhamdulillah. bekerja. Ustaz, Ya macam mana gitu. Ramadan di rumah Ustaz? Itulah dia. Alhamdulillah, selalunya saya akan sibuk dengan kuliah di pelbagai tempat di Masjid Surau. Betul. Tapi Ramadan kali ini hanya di rumah dan kita pun rekod pun bukan di studio. Hanya Betul. secara alam maya. Mudah-mudahan Betul. ianya bermanfaat untuk masyarakat insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Hari ini kita nak cerita pasal puasa ke Ustaz? Puasa yang kita rasa lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Pastinya puasa kali ini puasa yang cukup bermanfaat seisi keluarga. Maksudnya Betul. puasa kat rumah. Macam mana kita nak jadikan puasa tu mantap Ustaz? Masya Allah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Baqarah, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Taala mengingatkan kita, wahai orang-orang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana umat terdahulu berpuasa. Untuk apa? Jadi untuk menjadikan puasa kita ni mantap, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla, adalah dengan mengetahui pertamanya dengan kita mengetahui objektif puasa kita. Ada di kalangan kita yang puasanya kerana ingin mencuba puasa, merasai bagaimana orang-orang di Afrika, di Syria yang mati kebuluran, yang sukar untuk mendapat makanan. Betul, tapi itu bukan objektif sebenar. Kita tanya kadang-kadang anak-anak kita puasa kenapa? Sebab nak dapat duit raya. Macam saya dulu pun puasa ni, saya puasa mula-mula dulu sebab ayah janji nak bagi RM100. Jadi itu yang puasa, dapat RM100 sebulan. Anak saya 7 tahun pun puasa ni, cukup lengkap 30 hari, darjah 1. Saya pun pelik, rupa-rupanya dia dah kautim dengan atuk dia bagi 1 hari RM100. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak tu. Cuba kira RM100 sehari 30 hari berapa? 3,000 dah. 3,000. 3,000. Ui, saya kata dahsyat budak ni punya kautim, sanggup dia sampai berdarah-darah bibir tu. Rupanya puasanya kerana nak dapat duit. Tak apalah untuk permulaan. Tapi tahun depannya saya betulkan niat dia balik, tak boleh. Dia ada rezeki, ada duit, okeylah. Tapi untuk mula-mula okey. Jadi dalam kata lain, sebenarnya kenapa kita berpuasa, Allah jelaskan dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu capai takwa. At-taqwa. Takwa inilah objektif kita berpuasa. Kalau kita berpuasa tapi kita melakukan dosa dan maksiat, maka puasa kita adalah sia-sia. Kita berpuasa tetapi pagi petang malam sibuk dengan Mobile Legend, bang bang. Tembak kan dengan mobile. Bukan tak boleh kita nak main game, boleh kan, ataupun kita sebut dengan apa tu, PUBG ada macam-macam lagi lah. Mantap Pak. Bukan tak boleh, tapi kena ada masa-masa yang sesuai. Kalau Mobile Legend tu pula kadang-kadang tersalah pilih karakter perempuan tu, seksi dia ni. Betul. Budak-budak ni sekali tengok seksi Ustaz, jadi hilang pahala puasa. Jadi nak menjadikan puasa kita ni mantap, ianya perlu dengan niat yang betul, niat yang ikhlas. Kita berpuasa kerana ingin mencapai takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, bagaimana kita nak jadikan puasa kita mantap? Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahawa puasa ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah puasa yang disebut saumul umum, puasa yang umum, yang biasa, iaitu puasa yang hanya lapar dan dahaga. Puasa ini
orang ni hanya tak makan dan tak minum, tetapi puasanya tidak ada kualiti. Ini bermaksud puasa yang tidak mantap, yang kita kena upgrade. Sekurang-kurangnya kita mencapai puasa kedua, kata Imam Ghazali, yang disebutkan saumul khusus, yang mana bukan saja kita mulut kita berpuasa tak makan tak minum daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita juga menjaga mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa. Maknanya mulut berpuasa tu apa dia, Remy? Tidak bercakap apa-apa, tidak bercerita pasal orang. Betul. Maknanya kita tak mengata, kita tak mengumpat kan. Kita tak bersangka buruk, kita tidak melihat benda yang maksiat, tangan kita tidak mencuri, kaki kita tidak pergi ke tempat yang boleh menimbulkan fitnah ataupun mendatangkan dosa. Jadi maksudnya puasa yang mantap, kata Imam Ghazali, adalah saumul khusus. Puasa tu bukan hanya tak makan minum, tetapi seluruh anggota badan kita berpuasa, termasuk menahan diri dari sibuk dengan game. Sibuk. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah puasa yang mutlak, puasa yang tahap yang tertinggi. Mana puasa yang paling mantap dari segala puasa yang dua tadi? Pertama tadi saum umum, puasa yang tak makan minum sahaja. Puasa ketiga lah anggota badan kita berpuasa, mata, tangan, telinga kita berpuasa dan mendengar benda-benda maksiat. Tetapi yang ketiga yang disebut saum khususul khusus, iaitu puasa yang lebih khusus dari yang khusus tadi, iaitulah hati kita berpuasa. Apabila hati berpuasa, adalah kemuncak dalam ibadah puasa, menjadikan puasa kita lebih berkualiti berbanding puasa-puasa yang lain. Kenapa? Sebab apabila kita berpuasa dengan hati berpuasa, hati kita akan sentiasa terpahat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan kurang melakukan dosa maksiat. Apabila kita lakukan satu perkara, kita akan kata semuanya kerana Allah. Kita berpuasa kerana Allah, kita bersahur kerana Allah, kita iftar berbuka puasa kerana Allah, dan hati kita berpuasa adalah kemuncak kepada segala jenis puasa tadi. Maka insya-Allah dengan objektif yang Allah sebutkan dalam surah Baqarah ayat 186 ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu mencapai takwa. La'alla di sini bermakna at-taraji, dengan penuh pengharapan. Wahai orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana umat terdahulu berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan penuh pengharapan. Contoh, macam kita sekarang, Remy, kita ni tengah PKP kan. Kita berharap sangat kan, berharap dapat balik kampung beraya, betul tak? Betul. Maknanya peratus untuk kita nak balik rumah itu persennya membuak-buak. Betul. 100% kita confirm kita nak balik. Betul. Jadi harapan itulah yang dimaksudkan at-taraji. La'alla di sini bermakna at-taraji, dengan penuh pengharapan, dengan kita berharap mudah-mudahan puasa kita capai takwa yang digariskan oleh Imam Ghazali tadi. Bukan saja kita tak makan minum, bukan saja anggota badan kita berpuasa, ini sekurang-kurangnya anggota badan berpuasa, tapi sekiranya kita boleh pergi ke puasa ketiga, iaitulah puasa para nabi, puasa para rasul, puasa para awliya, wali-wali Allah, yang mana hatinya juga berpuasa. Mudah-mudahan kita akan mencapai puasa yang mantap. InsyaAllah Ustaz, dengan apa yang Ustaz bagi tahu ni kan, moga-moga tahun ni lebih mantap Ustaz. Sebab sebelum-sebelum ni kita tak ada keliling kita, tak ada anggota keluarga. Kadang-kadang sibuk dengan urusan kerja kita. Kali ni kita dengan keluarga kita di rumah, Ustaz. Jadi moga-moga tahun ni puasa yang lebih mantap daripada tahun-tahun yang sudah. Okay Ustaz. Ustaz, jangan pergi mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita nak sambung selepas ni, kita ada segmen soal jawab dengan Ustaz. Saya ada 3 soalan daripada penonton-penonton. Ustaz jangan ke mana, kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Salam at Ramadan, segmen soal jawab. Dekat saya ada 3 soalan daripada penonton-penonton di rumah. Jadi harapnya Ustaz Hafiz bersedia dengan soalan-soalan yang penonton kemukakan. Okey Ustaz, soalan pertama,
yang daripada seorang mak lah ni, rasanya daripada mak. Okey. Nama dia Nurul Hidayah. Okey. Ustaz, budak yang belum balik bolehkah jadi imam tarawih? Ustaz. Baik. Soalan Boleh. yang cukup baik. Betul. Baik, sebab sepanjang PKP ni, Ya. kadang-kadang bapak nak jadi imam hari-hari pun pening kepala. Kadang-kadang surah tu dia pegang tu je. Kan? Surah Lazim. Surah tu je. Lebih-lebih lagi sampai kuliah. Ada kes kan, dengar ceritanya ada kes, orang baca kuliah tu dia tak keluar-keluar. Nah. Dia tak jumpa ayat keluar habis tu, dia tak habis. Kan? Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Dia tak habis-habis. Betul. Jadi nak cerita kesian bapak-bapak sekarang bulan Ramadan ni, ramai juga orang tanya, betul lah. Jadi hukumnya harus. Lebih-lebih lagi ini adalah solat sunat, bukan solat wajib. Adapun walaupun solat wajib pun hukumnya harus juga sekiranya budak tersebut sama ada dia baligh atau tak baligh. Yang pentingnya adalah kerana dia mampu. Yang penting bacaannya dia mampu. Bacaan yang dibaca dengan tartil, dengan mengikut tajwid. Tetapi sekiranya ada orang yang lebih tua dan yang berumur dan bacaannya juga bagus, adalah afdal orang yang lebih tua berpandukan hadis Rasulullah SAW. Kita nak memilih imam ni, Nabi letak pertama adalah yang terbaik bacaan di kalangan kamu. Pilih ni dulu. Kalau antara kanak-kanak, dewasa memang kanak-kanak paling bagus, kanak ni lah. Kadang budak-budak ni dia sekolah tahfiz. Betul. Sekolah tahfiz ni banyak belajar kan. Jadi tahfiz, jadi dia kat rumah, inilah masa dia nak praktis. Kita bagilah ruang pada anak kita jadi imam. Kita ajar dia kan. Jadi boleh. Yang keduanya Nabi sebutkan, kalau yang pertama tadi suara yang terbaik, yang terbagus. Yang kedua adalah yang berumur di kalangan kamu. Nabi sebut dengan perkataan syekh. Syekh ni mana orang yang berumur. Mana orang yang lebih umur, itu yang lebih afdal dan lebih baik. Maka hukumnya harus teruskan suruh anak-anak menjadi imam, tetapi menjaga hukum hakam dan tata tertib dalam kita menunaikan solat sunat tarawih, insyaAllah. InsyaAllah. Terjawablah soalan pertama. Jadi kita ada soalan lagi bernama Anif dari Bangi. Okey, mungkin ini berkaitan dengan isu semasa jugalah Ustaz. Okey, seorang pesakit didapati positif COVID-19 ni lah. Jadi boleh ke mereka berpuasa kan? Kalau kita dah tahulah mungkin dia orang dapat suntikan kan? Mungkin pakai gas kan Ustaz? Jadi boleh ke mereka berpuasa? Baik. Soalan yang cukup baik sekali. Hanya saya tidak berapa pasti sejauh mana kalau dia injection, apa bahan yang diberikan. Itu yang kita kena lihat. Sekiranya dia ambil pernafasan yang jenis macam mana. Sekiranya inhaler yang biasa tu kan, sesak nafas inhaler tu, jumhur ulama selisih pandangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ramai pandangan jumhur mengatakan harus, kerana inhaler ni dia berbeza contohnya dengan rokok. Kenapa rokok dia boleh jadi membatalkan? Sebab rokok dia memberikan kepuasan dan ianya bukan kerana darurat. Sebab rokok juga asap yang masuk. Jadi pandangan yang mengatakan orang yang ambil inhaler atau ambil pernafasan ni, dia jadi batal sebab memasukkan sesuatu dalam rongga. Tetapi jumhur ulama, ramai pandangan ulama yang mengatakan tidak batal tu sebab yang masuk tu hanya sebahagian cecair. Cecair air tu tak banyak dan ianya berada di paru-paru, kemudian masuk ke perut. Jadi dalam kata lain harus. Jadi kalau sekadar dia ambil pernafasan, pandangan saya mengikut pandangan jumhur ulama, maka ianya boleh. Mana bolehlah ambil pernafasan. Dan selalunya orang COVID-19 ni, sebab saya ada buat saringan juga, pergi ke hospital swasta. Jadi sebulan yang lepas, sebulan lebih lah saya ada lawatan rasmi ke Mahat Tahfiz di Turki. Saya buat guru-guru saya. Jadi dah balik semua memang kuarantin semua kat sebulan lah, bukan 14 hari, sebulan okey. Jadi saya buat saringan juga. Jadi dia akan ambil cecair di hidung dan cecair di mulut. Jadi cecair ni dia ambil kat dalam sikit, dalam.
Jadi ianya maknanya tidak membatalkan puasa kerana ianya Ya, dalam kes darurat. betul. Ad-daruratu tuqaddiru biqadariha. Dalam kaedah usul fiqh, darurat ini dibenarkan mengikut qadar. Jadi Ya, dia masuk pun tidak terlalu dalam, ya, maknanya taklah sampai masuk ke kerongkong dalam. Jadi ambil pun dekat hidung pun dekat sini aja. Jadi tidak terlalu dalam sangat. Maknanya dibenarkan, tak ada isu. Adapun sekiranya kita ambil darah pun pandangan ulama sisi pandangan. ya. Ada dalil yang aftar al-hajim wal mahjum, hadis yang sahih, maka terbatalnya puasa bagi orang yang berbekam dan orang yang memberi bekam. Tetapi di sana ada juga hadis yang pandangan ni pandangan contohnya mazhab Hambali, tapi mazhab Syafi'i tidak batal bagi orang berbekam. Sebab di sana adanya hadis yang menyebut bahawa Rasulullah SAW berbekam ketika Rasulullah sedang berpuasa, dan hadis juga sahih. Jadi ada dua hadis yang bertentangan. Jadi para ulama mengambil pandangan jumhur. Saya ambillah fatwa kebangsaan kita, maka orang yang menderma darah, termasuklah ambil darah dengan jumlah tertentu sehingga tidak memudaratkan pada badannya, dirinya, maka harus. Jadi dalam kata lain, orang yang positif COVID-19 sekiranya dia bertenaga, boleh sahur dan maknanya dia boleh makan tenang sebagainya, maka tidak membatalkan puasa. Hanya last, sekiranya cecair yang dia masuk injection huknah tu memberikan kekenyangan. Dia ada bahan protein tau. Ada Ya, masuk kerana antivirus, ada kerana tapi sekiranya yang masuk tu adalah protein yang masuk makanan, maka yang itu membatalkan puasa. betul. Jadi saya tak pasti COVID-19 ni dia cocok yang mana, tapi yang saya pastinya dia kebanyakannya untuk antibody dan antivirus. Jadi kalau sekadar antivirus, antibody tidak membatalkan puasa. Wallahu alam, perkara ni kena dirujuk juga dengan Jabatan Mufti sebab mereka lebih berautoriti. Baik. Okey, soalan terakhir Ustaz. Saya rasa ni soalan yang cukup famous, cukup orang alami yang mana berpuasa bersahur dia agak lewat. Tengah-tengah sahur tiba-tiba azan. Makanan yang dekat dalam mulut ni Ustaz, nak di luar ke nak ditelan? Ditelan tu rezeki. Dia nak luar pun rezeki. Mana satu Ustaz? Boleh dia ditelan ke nak di luar? Baik, soalan yang cukup baik sekali. Saya teringat sebuah hadis Muslim. Nabi sebutkan kulu washrabu. Dalam Al-Quran pun sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu dalam Al-Quran. Nabi sebut makanlah minum sehingga kamu nampak benang hitam dan benang putih masuknya subuh. Jadi manalah kita tahu zaman sekarang ni mungkin dah canggih lah, kita ada telefon, kita ada tahu masa berbuka, masa sahur kan. Jadi kalau ikut dalam ayat Quran ni sehingga masuknya waktu subuh. Jadi masuk subuh ni maknanya azan subuh lah. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebutkan di Muslim, hatta tasma'una adhani ummi maktum. Nabi sebut kamu makan minum sehingga kamu dengar azan Ummi Maktum. Ummi Maktum ni seorang yang buta. Dia buta tapi dia azan dia tepat. Allah bagi kurniaan pada dia. Jadi sahabat apabila mendengar azan Ummi Maktum berhenti makan. Jadi persoalannya sekarang kita ni sahur lambat lah ni. Yalah. Ni. Sebab itu di negara kita ulama, terutama Malaysia dan beberapa negara yang lain meletakkan masa imsak. Imsak ni adalah menahan diri dah. Imsak ni maksudnya 10 minit sebelum masuk subuh dah berhati-hati. Sebab itu contoh sekarang subuh 5.55 tak silap saya. Maka 5.45 dia dah letak waktu imsak dekat TV, kat radio, kat mana. Maknanya kita dah kena berjaga-jaga. Dah selesaikan makanan. Tetapi isunya bangun lambat. Ada kes. Saya ada satu kes. Maybe bapak ni dia dah bangun pagi. Dia pun kejut anak-anak. Jom sahur. Ayah. Dah mula matahari. Jangan. Kau jangan cakap apa-apa. Kau makan dulu. Kita tak tahu apa-apa. Bapa dia suruh makan. Tak tahu apa-apa. Makan. Tengok matahari dah naik pukul 8 pagi. Jadi dia buat fatwa. Bapa ni buat fatwa. Jadi keputusannya adalah fatwa sendiri ni yang bahaya. Sebab itu kena bersih di awal. Memang Nabi sebut sahur ni
melambatkan sahur adalah afdal. Lambatkan sahur. Mana Ya. jangan sahur pukul 3 pagi. 2 Ya. pagi tu tak kira sahur. Sahur ni daripada pukul 4 lebih kurang sampailah masuk subuh tu lah. Itu masa yang terbaik sahur. Jadi kalaulah dengar azan, waktu tu tengah kunyah, dalam mazhab Syafi'i kita kena keluarkan balik. Oh. Maknanya kalau kita telat, ianya batal. Hanya azan tu kita tengoklah. Kalau kita tahu, kenal masjid depan rumah kita ni memang azannya memang jenis lambat seminit. Kan? Maknanya azannya tidak boleh diterima. Azan TV. Azan TV ni di Kuala Lumpur punya masa. Kalau di Kelang, dia lambat 2 minit. 2 minit. Jangan dengar azan, terus berbuka puasa contoh. Tak boleh. Jadi berpandukan kepada azan yang setempat. Macam zaman Nabi tu disebut azani ummi maktum. Tadi yang kita jelas. Jadi kita kena berhenti, kena muntah. Walaupun ada pandangan yang mengharuskan. Ada. Ya, ada pandangan dan ada mazhab yang mengharuskan. Kita tengah-tengah kunyah, tengah nak telan dengan azan, kita boleh habiskan yang terbaki saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dekat negara kita fatwa kemasan, tidak boleh. Kita kena keluarkan balik Remy. Macam biasa aja ni. Macam pernah berlaku je ni. Dululah Ustaz. Terima kasih Ustaz. 3 soalan. Mana kita keluar? Baik. 3 soalan telah Ustaz jawab. Jadi kita nak berehat seketika. Kita nak akhiri dengan segmen yang ketiga, segmen yang cukup mantap yang kita akan kongsikan beramai-ramai. InsyaAllah kembali selepas ini. Jangan ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Usaha memerangi COVID-19 kini berada dalam fasa ketiga PKP. Dengan kerjasama semua dalam mematuhi PKP fasa ketiga, kita sudah berada di landasan yang betul untuk memperlahankan kadar jangkitan. Berkat usaha, komitmen dan kesabaran petugas Barisan Hadapan, kita boleh menang dalam menangani COVID-19. Patuhi arahan PKP. Amalkan kebersihan diri, kekalkan penjarakan sosial, duduk di rumah. Putuskan rantaian penularan COVID-19. Ini bukan pilihan. Ini satu kemestian. InsyaAllah, kita sama-sama berdoa. Semoga Allah terus melindungi negara kita. Kita mesti menang. Kembali lagi dalam Salam at Ramadan. Kita dah masuk ke segmen yang ketiga, segmen yang cukup yang dinanti-nantikan. Banyak perkongsian daripada para ulama, para ustaz-ustaz yang berkaitan dengan doa dan zikir. Hari ini Ustaz Hafiz nak share doa apa Ustaz? Hari ini saya nak kongsikan satu zikir. Memandangkan kita ni duduk kat rumah, duduk dengan ahli keluarga, kadang-kadang makan susah, nak dapat makan susah, duit pun terbatas. Ustaz-ustaz sekarang pun boleh tahan juga. Pening kepala ni Remy. Inilah ceramah tak ada kan. Jadi terbatas, ujian cabaran ni besar, nak menghadapi lagi lah hari raya. Jadi hari raya macam tak beraya lah kan. Baju pun confirm pakai baju tahun lepas punya. Jadi saya nak kongsikan satu zikir yang mana zikir ni cukup bagus dan luar biasa. Yang Nabi sebutkan zikir ini adalah kelebihannya seperti perbendaharaan syurga. Makna harta syurga Allah. Allah bagi hartanya harta syurga Allah. Maknanya kat syurga tu hartanya kita boleh dapat seluas syurga. Subhanallah. Apa amalan zikir ni? Amalan zikir ni adalah disebut zikir hauqalah. Apa dia Remy? Hauqalah. Ya, tapi bukan zikirnya hauqalah tu. Itu jadi Coca-Cola nanti kan. Dia bukan hauqalah. Hauqalah tu nama zikirnya. Zikirnya adalah Nabi ketika Abu Musa al-Ash'ari, Nabi cakap, nak tak aku ajarkan kau zikir yang mana zikir ini lebih besar daripada harta syurga? Nak ya Rasulullah, bala. Maka Rasulullah mengajarkan zikir hauqalah ini. Amalan ini dilakukan subhanallah kalau kita ada masalah keluarga, ada anak yang susah nak belajar, kita susah dapat rezeki, orang yang sakit tenat sekarang, orang COVID-19, orang yang positif. Jadi kita nakkan mereka ini banyakkan zikir hauqalah. Apa zikirnya? Mudah saja ikut saya. La haula wala quwata
illa billah. Itu yang pendek cukup dah. La haula wala quwata illa billah. Dia yang sambung hil aliyil azim, tak ada masalah. Kenapa? Apa maksudnya? La haula, tidak ada upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, kekuasaan, illa billah, melainkan Allah Ta'ala. La ni, di sini, ini dipanggil an-nafiyatul lil jins. Penafikan secara total. Maknanya tak ada upaya kuasa yang boleh datang penyakit ni melainkan Allah yang menyembuhkan. Tidak ada upaya dan kuasa yang boleh berikan rezeki pada kita melainkan Allah yang berikan rezeki. Maka zikir ni perlulah duduk seorang-seorang kan, kita tenang, kita berzikir 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Mudah-mudahan Allah bagi ruang. Ada satu kisah Remy last ni dekat Arab Saudi, seorang perempuan, dia janda, anak ramai, tak ada harta, pergi ke bank. Bank ni kata engkau dia ketua bank ni kata apa? Aku nak ajarkan kau zikir. Aku tak nak zikir, aku nak duit. Dia kata, balik zikirlah dulu. Dia ajarkan zikir hauqalah ni. Subhanallah, lepas 3 hari. Tahu tak Remy, dia buka bank dia, tahu berapa ringgit ada dalam tu? Tak pasti Ustaz. Ada 3 juta rial Arab Saudi. Masya Allah. Dia pun tak tahu duit datang mana. Tapi janganlah maksudnya kita zikir, tak payah beramal, tidak berusaha. Kita tetap kena berusaha, berdoa dan bertawakal. InsyaAllah Allah akan bagi ruang dan jalan. Apa zikirnya? La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Kita kena ada usaha juga Ustaz. Bukan setakat zikir kan Ustaz. Betul. Jangan Betul. nanti besok kalau dengar tiba-tiba Ustaz cakap dia berzikir, besok pergi bank tak ada. Sudah. Tapi kita kena tawakal dengan Allah. Janji kita kena usaha. Betul. Yang penting usaha Ustaz. Terima kasih Ustaz Betul. Hafiz dengan perkongsian hari Baik. ini. Puasa yang mantap tadi kita refresh balik puasa yang mantap, ada apa yang kita lakukan setiap hari. Puasa yang mantap bukan puasa dimakan saja, ada puasa Betul. yang kategorikan 1, 2, 3 seperti mana Ustaz Hafiz cakap sebentar tadi. Jadi tadi pun kita ada menjawab 3 soalan daripada penonton dan Ustaz Hafiz ada kongsikan zikir yang cukup menakjubkan. Mungkin ramai yang tahu tapi terlupa. Ustaz. Betul. Untuk itu sekian dulu Ustaz untuk segmen Baik, episod ini. Kita jumpa lagi lain episod. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesai sudah 3 segmen dalam Salam Eid Ramadan pada hari ini. Bagaimana perkongsian dan ilmu yang Ustaz Hafiz sampaikan? Besok dengan tajuk yang pastinya menarik dengan Ustaz siapa? Jangan ke mana-mana, pada esok hari pukul 6 petang pastikan anda setia bersama Salam Eid Ramadan. Untuk itu sekian dulu, saya Casey Rozaimi mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.